marilah kita jadikan ucapan dasar yang diucap, perbahasan yang berkobar-kobar dalam muktamar ini bukan saja ucapan yang diluah dan dikatakan. Wajib kita jadikan amalan yang dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh pengorbanan. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada para perwakilan yang telah melakukan pemilihan pimpinan parti. Tahniah kepada rakan-rakan yang dipilih, walaupun di sana ada media massa yang melaporkan berbagai-bagai kenyataan yang tidak menyenangkan. Kita maafkan mereka kerana Islam memerintah kita wa'rid 'anil jahilin. Biarkan mereka yang tidak tahu kerana kejahilan mereka. Bukan rakan-rakan wartawan yang hadir. Mereka melaporkan yang benar. Semua yang dinata, yang diucap, yang dibuat kenyataan. Apa yang disiar ialah mereka yang berada di sana, bukan di sini. Yang dikongkong oleh peraturan-peraturan yang sangat jumud dan sangat kuno dalam negara itu. Ada yang mengatakan bahawa kepimpinan baru adalah kumpulan ordogan. Saya katakan ini bukan ordogan, ini Mir Aziz dan Abdul Hadi Awad. Ini bukan AK parti, ini parti Islam Malaysia PAS. Ini bukan Turki, ini Malaysia. Turki diharamkan parti Islam. AK bukan parti Islam. Pemimpin mengisytiharkan parti mereka bukan parti Islam. Mereka terpaksa mengikut agenda yang diatur oleh Barat, sebagaimana yang dilaporkan di dalam laman web RAND Corporation. Boleh bagi orang Islam berpolitik tapi tanpa negara Islam, tanpa kerajaan dan pemerintah. Boleh ada pemerintah tetapi tanpa pelaksanaan syariat. Ini bukan agenda PAS. Kalau dilihat, saudara-saudara perwakilan telah melakukan satu pemilihan yang sangat bijak. Saya telah membuat cula, bukan cula undi pilihan raya. Cula mereka yang dipilih 8 orang dari kalangan kelulusan agama, 2 orang doktor, Dr. Maria, Dr. Hatta. Dr. Maria boleh bahasa Arab kerana belajar di Mesir. Dr. Hatta boleh bahasa Kelantan. Kan dia buat saya. 2 engineer, 1 saja perempuan. Mungkin dia tak laporan. Orang pilih 1. Orang yang dia tak kerja, tapi dia buat kerja. 6 orang pensyarah, bekas pensyarah. 2 orang aktivis masyarakat. Di samping yang dipilih ini, perlembagaan PAS memperuntukkan boleh dilantik 6 orang PJK pusat, boleh dilantik 4 orang lagi anggota Dewan Harian, boleh dilantik 14 orang lain Suruhjaya yang berada juga dalam mesyuarat pusat. Oleh kerana itulah, walaupun pihak luar menganggap yang tak dipilih tercorot, bukan tercorot, mereka tetap memainkan peranan di dalam hati.
Kalau dilihat bernama-nama ini, hanya dua nama yang dianggap baru. Satu, saudara Khalid Samad. Dua, saudara yang berhormat Haji Lain itu. Khalid Samad dia pernah jadi AJK Pusat tahun 80-an. Tak dipilih tahun 80-an, tak dipilih. Hampir belah 20 tahun. Mau dipilih balik. Walaupun tak dipilih, jadi calon, jadi wakil rakyat. Kalau Barisan Nasional tak jadi ketua bahagian pun tak boleh jadi calon. Ini beza kita dengan parti-parti lain. Alhamdulillah, kita mencapai satu tahap yang lebih ke hadapan apabila Majlis Syura Ulama telah berjaya memperkenalkan fiqh politik Islam. Di antaranya memperkenalkan tahaluf siasi, setelah memperkenalkan PAS menyertai demokrasi. Majlis Syura Ulama yang menyediakan tahaluf siasi. Apa yang penting, kita wajib mengkaji dan memahami ilmu Islam secara fiqh. Bukan saja mengaji secara fiqh, apalagi tak mengaji. Umur situ tak, dia banyak mengaji fiqh menakahan. Kurang mengaji fiqh politik. Itu pun dia tak amal, dia mengaji saja. Sebab dia saja kata korang yang kira saya pula. Amalan tahaluf siasi yang diperkenalkan oleh fiqh Islam perlu dipahami. Tiap-tiap hukum Islam dan ajaran Islam ada fiqh. Semayang ada fiqh, zakat ada fiqh, puasa ada fiqh, haji ada fiqh, nikah kahwin ada fiqh, ada fiqh. Kalau pergi haji tak ada fiqh, melontar dengan batu bersalengan. Bukan melontar syaitan, melontar kepada kawan. Begitulah kalau berpolitik tidak fiqh, berjihad tidak fiqh, bom sana bom sini, bunuh orang awam, bunuh diplomat asing, dilindungi oleh hukum Islam. Hukum Islam melindungi walaupun dalam keadaan perang, dan Islam mendahului undang-undang antarabangsa yang diamalkan pada hari ini. Ketika ahli undang-undang antarabangsa yang membincangkan untuk pembubaran undang-undang antarabangsa di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama, mereka menemui jalan buntu malaikat setelah mereka mengkaji terjemahan Al-Quran Karim. Ini kehebatan Islam. Di antaranya fiqh jihad. Jihad bukan mesti perang. Di antaranya pilihan raya. Perang bukan mesti bunuh ikut suka. Merosakkan gambaran Islam yang sebenar. Tahaluf siasi adalah persepahaman dengan kumpulan bukan Islam. Kerana dalam fiqh politik, tahaluf siasi berbeza dengan fiqh semayang. Kalau semayang dalam masjid, semua orang Islam. Tetapi fiqh politik melibatkan orang yang bukan Islam. Di sana ada persepahaman yang diharuskan, persepahaman yang diharamkan. Yang diharuskan yang persepahaman yang mengekalkan jati diri kita sebagai orang Islam, akhlak kita, maruah kita, kepribadian kita, untuk memperkenalkan mesej Islam kepada orang yang bukan Islam tanpa paksaan.
Di antaranya amalan pemerintahan adil untuk semua. Berbeza dengan kerjasama wala yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional yang menghilangkan jati diri, yang menghilangkan kewibawaan, yang menghilangkan hak, yang menghilangkan keutamaan orang Islam sendiri, yang tidak boleh menunjukkan satu contoh dan model yang sebenar daripada ajaran Islam. Hasil daripada halusinasi, kita telah berjaya mewujudkan satu ajakan paradigma di kalangan bukan Islam. Yang pertama, dengan jumlah yang besar mengundi PAS dalam masa pilihan raya. Saya ulangi apa yang sebut dalam ucapan dasar. Mengundi calon PAS walau bapa bertanding menentang MCA, MIC dan gerakan calon yang bukan Islam. Berbeza dengan orang Melayu Islam, UMNO tak undi calon PAS walaupun PAS lawan MCA, MIC dan gerakan. Walaupun dia bercakap ialah yang lebih Islam dan lebih Melayu. Sehingga Majlis Syura Ulama, ini peranan Majlis Syura Ulama, berjaya menghasilkan satu peruntukan yang mengizinkan kita menubuhkan Dewan Himpunan PAS bagi rakan-rakan yang bukan Islam. Kerana rakan-rakan dalam Islam ada dua rakan-rakan, persaudaraan seagama dan persaudaraan kemanusiaan. Ini diajar dalam Islam. Hari ini kita mahu terjemahkan melalui kepimpinan yang dipilih secara kolektif di dalam amalan politik memerintah negara, yang bukan saja melibatkan pembacaan kitab-kitab syariah, di antaranya pelaksanaan di medan yang melibatkan masyarakat, memerlukan kepakaran berbagai-bagai bidang. Di sinilah wujudnya kepimpinan yang berbagai yang dipilih. Saya ucap terima kasih kerana pemilihan. Seterusnya kita wajib membuat persediaan untuk pilihan. Sebelum itu kita telah berjaya menonjolkan penerimaan dalam resolusi Pakatan Rakyat yang diterima oleh DAP, yang diterima oleh rakan-rakan bukan Islam dalam PKR. Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa kaum Bumi Putra, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, raja berbulan, diterima secara sebulan-sebulan, sehingga pemimpin-pemimpin bukan Islam membuat kenyataan bersedia untuk bincang. Kalau dulu tak faham langsung, kalau bukan Islam tak faham, tak apa, ini Melayu Islam pun tak faham. Ini masalah yang kita alami. Mereka memahami teras politik negara Malaysia ialah orang Melayu Islam. Mereka pahami. Mereka pahami majoriti orang Muslim yang ketinggalan dalam pendidikan, dalam ekonomi dan lain-lain adalah orang Islam Bumi Putra. Mereka menerima dasar ini dengan kenyataan menunjukkan tidak hasad dalam hak Bumi Putra. Berbeza dengan UMNO yang menghadapi tekanan MCA, mau mengikut kota dalam aspek pendidikan, dalam beasiswa dan sebagainya. Saya dipahami ada tekanan hari ini. Kalau ikut kota adalah zalim tanpa mengambil kira bahawa orang Melayu Bumi Putra Islam kebanyakannya sekolah di luar-luar bandar yang tak ada kemudahan komputer, tak ada kemudahan maklumat, tak ada kemudahan macam-macam sebagainya di bandar dan di pinggir bandar.
Ini dah mikir. Begitulah juga dalam menangani masalah kemiskinan. Ini dia mikir. Inilah yang menjadikan mereka menerima apa yang ada dalam perlembagaan. Dalam masa yang sama, hak kaum lain dan agama lain dijamin dengan adil, dengan hak yang adil. Sama saja orang Islam yang miskin, orang kafir yang miskin, cuma makanan halal haram saja yang ada. Itu hak masing-masing. Ini mesti kita faham. Oleh kerana itu, kita perlu menunaikan kewajipan, melaksanakan tanggungjawab menjadi kerajaan pengganti untuk menyelesaikan kegagalan yang berlaku, yang memastikan kita menyertai pilihan raya. Ada pula yang mengatakan PAS tidak ikut sunnah Nabi. Masuk pilihan raya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bukan semua perkara ada dalam Quran dan hadis. Buat pasport, buat visa pergi haji tak ada dalam Quran dan hadis. Coba kamu pergi haji tak pakai pasport, di KLIA tak tak boleh pergi haji. Coba pergi. Maka ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengan dia, maka dia menjadi wajib. Kita menganggap penyertaan pilihan raya satu kewajiban. Dan Islam mengajak kita memilih perdamaian, cara memujuk, cara nasihat, cara kempen hendaklah didahulukan. Walaupun kita tahu demokrasi di Malaysia ini demokrasi gila. Bukan gila akal, gila amalan. Nak mengekalkan kuasa selama-lamanya. Walaupun melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, rakyat ditipu dengan berbagai-bagai cara. Demokrasi yang tidak ada marwah. Tarikh pilihan raya pun tak tahu. Negara lain yang lebih maju, yang lebih matang demokrasinya, sudah tahu 4 tahun, sudah tahu 3 tahun. Kita tak tahu bila-bila masuk. Terserah kepada siapa yang berkenan. Ini satu penyelewengan dan sungsang dalam amalan demokrasi. Tidak menghayati amalan federalisme. Negara kita negara yang mengamalkan sistem federalisme. Ada pilihan raya federal pusat, ada pilihan raya negeri. Rakyat boleh buat keputusan dalam tiap-tiap pilihan raya. Bila rakyat buat keputusan pilihan raya negeri menolak barisan nasional, mereka sanggup menyanggah konsep federalisme mengikut kelembagaan, menyekat pelaporan, menggunakan media kempen seolah-olah tidak maktirah pilihan rakyat, melantik JKKK, saya tak ingat berapa K, banyak sangat, untuk menghadapi urusan daerah dan kampung, resignasi dalam bantuan dan berbagai-bagai, tidak menghayati federalisme. Peristiwa merampak royalti Terengganu dan menafikan royalti Kelantan, satu peristiwa yang sangat nyata. Pertambahan kawasan pilihan raya, setiap 10 tahun persempadan baru tambah kawasan pilihan raya. Mereka sengaja tak tambah di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di utara Perak. Walaupun pengundi baling 80,000, pengundi Sik puluhan ribu, pengundi Kuala Terengganu 80,000, ditambahnya di Sabah pengundi 10,000, 20,000. Inikah demokrasi yang sebenar? Daftar pemilih yang meragukan,
Sejak 90 tahun masih ada nama. Orang yang tak dikenali masih ada. Sebuah rumah berpuluh-puluh penghuni. Amalan undi pos yang tidak terus. Ada kawasan-kawasan DUN dan Parlimen yang menang dengan undi pos yang sangat mengelirukan. Yang menang tak layak dipanggil wakil rakyat, lebih layak dipanggil wakil pos. Tidak ada demokrasi dalam media. Rakan-rakan media bekerja letih menulis. Saya tahu letih menulis, melaporkan semua. Melihat disiarkan terpilih. Kita mengucapkan terima kasih mereka datang. Kita buka pintu. Ini uslub kita. Sampai di sana dipilih-pilih. Dalam demokrasi, pilihan rakyat adalah melantik rakyat jadi hakim. Media adalah saksi. Saksi perlu melaporkan semua pihak. Parti yang memerintah dan parti yang membangkang. Kalau parti membangkang buat silap, kalau tuduhan itu fitnah, dia boleh jawab. Tuduhan betul, dia boleh jawab. Tak lepas jawab, itu bohong, rakyat tahu. Bila rakyat mendapat maklumat satu pihak saja, maka tidak ada demokrasi dalam arti kata yang sebenar. Kita terpaksa mengerahkan tenaga yang kuat untuk menyampaikan maklumat. Tidak malu-malu mereka menggunakan media milik kerajaan. Bila parti yang memerintah umumkan pembubaran parlimen, dia tak boleh guna jentera kerajaan. Ini amalan demokrasi yang sebenar. Hanya tak ada dalam negara kita. Dalam menghadapi pilihan raya, jabatan pilihan raya mesti diperkemaskan, diatur dengan baik. Bila gerakan dibuka daripada sekarang, culaan dibuat. Saya melawat kawasan-kawasan. Saya tahu bila saya melawat pergi Taniman, Culia Belah Mai 28, saya tahu. Bukan sudah sekarang. Menandakan tak buat kerja. Tak perlu saya beritahulah kawasan itu negeri mana. Ada yang macam itu. Menandakan tak buat kerja. Bila mari muktamar bercakap, mengundi pilih pemimpin. Mengundi pilih pemimpin. Sama saya bekerja tak bekerja. Hak dia sama. Kalau kita mengundi pemimpin balik tak buat kerja, ini tidak tanggungjawab. Organisasi perlu dibaiki, kawasan mesti bergerak, cawangan mesti bergerak. Kalau tak ada, kena ada cawangan. Jangan bila ada pilihan raya kecil kami pergi. Kalau pilihan raya kecil boleh menang, cawangan tak ada. Ahli tak tahu berapa banyak. Rakan-rakan yang dari luar tolong, tak tahu tempat nak bergerak. Kawasan yang baru kita teroka macam Sabah, Sarawak, kita maaflah kerana mereka baru. Kita boleh bantu mereka di kawasan yang sudah lama. Negeri yang sudah lama perlu bergerak. Daftar pemilih perlu dikaji dia semasa ke semasa. Jangan yang hadir dia tak ada nama dalam daftar pemilih. Pergi ceramah tadi, dengar ceramah kuat, sanggup berbatu-batu, pada sampai hari mengundi tak ada nama. Tak boleh mengundi, anak dia tak mengundi, isteri tak mengundi, tak ambil tanggungjawab. Ketaatan dan wala kepada parti. Bila pilihan raya kita kena taat pada parti, setia pada parti.
Berparti pilih calon, tentukan calon. Tanggungjawab kita, kita kena kerja walaupun siapa parti calonkan dia. Jangan tak setuju dengan calon, tak kerja, tak undi. Ini tidak wala pada parti. Sabda Nabi SAW, ini hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Al-jihadu fariidatun ma'a kulli amirin barran kana aw fajira. Jihad itu wajib bersama dengan setiap kepimpinan yang ditugas, sama ada dia baik atau jahat. Walaupun orang yang baik kita nak tu ada, dipilih parti pilih yang jahat. Al-Mawardi sebut dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bila dalam satu kawasan ada orang tu dia aneh, ada orang tu dia gedebe. Kan tahu gedebe, makna dia tanya orang Kelantan. Dia gedebe, ilmu dia kurang, yang dia alim tapi tak gedebe. Kawasan tu banyak yang tak lasok, maka parti pilih yang tak lasok. Bila kita letak calon, kita nak mengetah negeri, bukan nak mengetah kawasan itu saja, bukan nak mengetah kedai kopi. Ini kerana ada wakil rakyat yang tak sampak pergi ke rumah pemimpin, darah pemimpin, masa pilihan raya mengaju calon ni. Almarhum Semakgu pernah kata, dia kata, kalau kamu nak buat rakyat yang tiap-tiap hari datang ke rumah kamu, kamu pilih pada OT. Orang dia OT pilih dia buat rakyat, hari-hari datang ke rumah. Almarhum Semakgu kata, bukan makna buat rakyat pula jangan ringan, malah nak melawat tak boleh juga. Tanggungjawab bersama. Kalau ada kekurangan, wala yang setia berparti mesti ada. Dalam tahaluf siap tinggi, kita bersungguh nak tanding. Di sini pah nak tanding, di sini pah nak tanding, di sini pah nak tanding, di sini pah nak tanding. Kalau kita nak tanding, kita mesti sediakan cawangan, sediakan jentera, sediakan kekuatan. Kalau kita ada jentera, kita ada kekuatan, kita boleh kerja kawasan itu, maka hak kita tanding. Kita boleh tanding kawasan itu. Kalau sekarang nak tanding saja, cawangan tak ada, ahli tak banyak, kerja tak ada, tak mau bagi berparti yang bekerjasama dengan kita. Kerjasama boleh, tapi aku saya yang kaya, tak payah tanding. Itu bukan tahaluf. Ini kita kena faham. Bijak menangani isu. Ini nak kempen, termasuklah jentera-jentera penerangan, media, bijak menangani isu. Mesti menepati hakikat sebenar, cara ilmu, fakta yang tepat. Jangan tak betul. Saya ingin menarik perhatian isu IRNAF yang ditimbulkan oleh Tuan Seorang Perwakilan. Saya minta supaya isu ini dirajang kepada pakar daripada PAS. Pak ada pakar kita sendiri, pakar bidang nuklear, Dr. yang berhormat Dr. Rosli Cekman, yang berhormat ulangan, Profesor PhD bidang nuklear, Dr. Zulkifli Ahmad bahagian keracunan. Boleh rajuk pada dia, jangan rajuk pada orang lain. Kalau nak tahu tentang kelapa sawit, jangan tanya pakar getah. Sebelum kita buat keputusan, rajuk pada pakar kita dulu. Tak perlu saya ulang panjang. Saya minta supaya dengan taklimat Dr. Rosli Cekman, minta dia beri penjelasan dalam perkara ini. Ini di luar lakukan muktamar ni tak cukup masa. Isu-isu fitnah yang berlaku pada hari ini mesti ditangani dengan ilmu, bukan dengan geram. Jangan kita terikut dengan orang lain, dengan parti lain. Kita berpakar, tapi kita parti kita sendiri. Ada adab kita sendiri, ada akhlak kita sendiri.
dalam fitnah video rojoh sebagai contoh. Kita berpegang berkonsep dan dasar 4 saksi yang adil dalam kes zina dan liwat. Video tak boleh jadi saksi kerana video dia bersih, tak ada telinga. Manusia dulu gunakan dia. Bahan bukti yang tak boleh jadi saksi. Kalau kes khalwat dengan wanita dan lelaki, ada saksi dia. Yang boleh menyelesaikan kes ini ialah syariat Islam. Undang-undang lain tak ada. Kita istiqamah dalam kes ini. Ya'dilu walau ala anfusikum, berlaku adil walaupun terhadap diri kamu sendiri. Termasuklah kita tidak boleh memfitnahkan lawan kita UMNO pun. Menteri-menteri UMNO, kita nak ikut orang buat fitnah, kita kena ada saksi. Kalau tak ada saksi, hukum qazaf. Sama saja. Kalau macam tu, mengapa PAH tak kerjasama dengan UMNO pula? UMNO memerintah, Pakatan Rakyat tak memerintah, DAP tak memerintah, PKR tak memerintah, tak ada kuasa. UMNO dia ada kuasa, boleh gubal undang-undang, boleh buat macam-macam, ada kaki tangan, tapi dia tak buat kerja. Macam mana kita nak kerjasama dengan dia? Dia ada kuasa 50 tahun. Inilah yang mengelirukan, yang memalukan orang Islam terhadap orang bukan Islam. Orang bukan Islam mesti faham, ini bukan gambaran Islam. Dewan Perdana Kau tak faham dah. Orang lain yang di luar tu tak faham. Yang duka cintanya yang Melayu Islam pun tak faham juga. Kita menjawab kita mesti menggunakan bahasa yang dipahami, bahasa yang dipahami oleh pengundi, dan uslub yang menarik. Kerana kita mahu pengundi yang ramai mengundi kita, bukan halau pengundi. Jangan gunakan bahasa yang menghalau pengundi, guna bahasa yang menarik pengundi. Mesti bijaksana, bukan bijak sini. Apa dia bijak sini? Bijaksana diucapkan kepada manusia-manusia di sana supaya mereka faham. Bijak sini kita syok sendiri. Oh sedap aku ceramah, orang bawa kuat takbir. Lagi kuat takbir, lagi kuat kita hantar. Ini perlu dibetulkan. Kerana dalam amalan demokrasi kita mahu menarik pengundi, bukan halau pengundi. Orang Melayu Islam UMNO bukan UMNO atau pada yang tak faham ataupun tak dapat maklumat. Perlu sampai ke maklumat yang betul dan tepat. Orang Islam yang jauh daripada pengetahuan tentang Islam perlu didekati. Tunjukkan bahawa Islam adalah rahmat kepada seluruh alam. Kita perkenalkan negara berkebajikan. Negara berkebajikan bukan ala komunis dan sosialis, bukan ala welfare state yang diamalkan di negara barat di Inggeris. Walaupun di sana ada beberapa persamaan keadilan terhadap masyarakat, Islam tidak menafikan hak individu, tak menyekat hak individu, tidak boleh zalim. Islam ada perhitungan dosa dan pahala. Di mana berkebajikan ini bukan sahaja melibatkan projek-projek yang menyenangkan rakyat, tidak membebankan rakyat dengan cukai, kerajaan yang tidak tomong, tidak haloba, pemimpin yang tidak mengambil peluang, pemimpin menjadikan tanggungjawab pemimpin adalah amanah dan kewajiban. Tuhan menunjukkan contoh negara berkebajikan di zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf alaihissalam yang dilantik menjadi menteri. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-hadith min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati
anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang telah kurniakan kepada aku menjadi pemimpin yang memerintah negeri Mesir ini. Wahai Tuhan, Engkaulah yang mengajar aku boleh memahami takbir mimpi dan berbagai takbir yang ada daripada yang tertutur dalam masyarakat. Engkau mencipta langit dan bumi. Engkaulah yang memimpin dan mandu memberi petunjuk kepadaku. Wahai Tuhan, Engkaulah memimpin aku di dunia sehingga akhirat. Matikan aku dalam keadaan Islam. Gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Menunjukkan bahawa negara berkebajikan wawasannya bukan sekadar tahun 2020. Wawasannya daripada dunia sehingga hari akhirat. Nabi Sulaiman alaihissalam yang dilantik menjadi raja yang memerintah dunia, manusia, makhluk yang khair, binatang-binatang di bumi dan yang terbang di udara. Nabi Sulaiman melihat projek-projek yang hebat yang didirikan di bawah pemerintahannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ini kurnia Tuhan aku, bukan aku punya. Tuhan nak uji aku, sama ada aku ini syukur ataupun kufur. Dia tak kata ini satu lagi projek Barisan Nasional. Ini aku punya, ini aku punya, kamu tak nampak. Kita kena anggap projek yang kita buat ini duit rakyat. Rakyat yang menyokong kita, rakyat yang tak menyokong kita, rakyat atas pagar, semua rakyat. Islam bukan Islam, bukan kita punya. Kalau ini projek kita, projek ini harta kita. Ini harta rakyat yang menyokong kita dan tak menyokong kita. Zulkarnain, seorang raja yang adil, disebut dalam Suratul Kahfi. Bila satu kaum yang dikunjungi oleh Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, memohon bantuan Zulkarnain supaya mendirikan kota pertahanan yang menghalang musuh yang menyerangnya, kerana di sana ada musuh yang sangat zalim dan kejam. Penduduk negeri itu berkata, wahai tuanku, bolehkah bina satu kota yang teguh? Kami bersedia memungut cukai, bersedia memungut cukai untuk bagi pada tuanku. Zulkarnain jawab, fahal naj'al laka kharjan. Mereka berkata, fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Adakah tuanku boleh wajibkan kepada kami cukai? Kami beri duit, beri harta supaya tuanku binakan kota yang melindungi kami. Zulkarnain menjawab, ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah. Apa yang kamu telah beri pada aku ini sudah cukup. Dah cukup, tak perlu kamu kenakan cukai. Cuma kena tenaga buruh dan bahan saja. Cari bahan, cari buruh. Negara berkebajikan yang tidak membebankan rakyat, bukan tak ambil cukai langsung. Ada cukai, tapi cukai yang bertanggungjawab. Rakyat mengenali tanggungjawab terhadap kerajaan dan sosial. Dalam negara berkebajikan ini, cukai dipungut mengikut perkembangan ekonomi. Kerana negara itu adil, industri berkembang, rasuah tak ada, pelabur suka datang, dengan sendiri hasil negara bertambah, menambah ke hasil negara. Ini caranya yang diajar oleh Islam. Di sinilah kuasa-kuasa barat sangat takut kepada pemerintahan ala Islam ini. Saya baca satu artikel dalam internet yang melaporkan kebimbangan barat muncul semula. Negara yang beramalkan Islam ini, kerana Islam pernah menguasai Parsi, menguasai Rom. Islam pernah masuk ke China, masuk ke India. Ketika Islam menguasai Parsi dan Rom, kerana Rom dan Parsi zalim terhadap rakyat. Bila Islam memerintah,
Islam tidak mengangkut hasil bumi dan memperhambakan rakyat. Islam memberi hak kepada rakyat yang Islam dan bukan Islam. Islam menjadikan hasil negeri, utamakan penyelesaian masalah rakyat tempatan dulu. Kalau lebih bawa dia agih ke tempat lain. Bukan macam negara imperialisme yang menjajah negara orang, mengangkut hasil ke negeri dia, memperhambakan rakyat tanah jajahan. Di sini perbezaan Islam dengan amalan yang lain. Sejarah Cina menyebut Cina mempunyai hubungan diplomatik tanpa perang dengan Islam. Zaman dinasti Ming, bahkan zaman Kublai Khan yang dianggap ganas, dinasti Ming pernah mengambil khidmat orang Islam untuk menangani masalah rakyat, untuk mendapat sokongan rakyat. Kan orang Islam adil. Saya orang Islam pernah jadi Menteri Keuangan dalam beberapa dinasti Ming. Menteri Keuangan ni hebat, boleh menggunakan harta negara, dia tak guna untuk dia, tunaikan untuk amanah. Zaman Kublai Khan, keturunan Tatar Mongol yang ganas, setelah melihat keganasan Hulagu di Baghdad, yang gagal bertahan, Kublai Khan yang menyedari kaum Tatar tak pandai terbit, kaum Tatar ini kasar, maka Kublai Khan mengambil khidmat orang Islam di China, menjadi ketua-ketua jabatan untuk mengendalikan dengan lembut, dengan adil, dengan akhlak, dengan sopan. Di mana rahsia Islam? Rahsianya negara berkebajikan bukan saja aspek fizikal, di sana aspek spiritual. Aspek spiritual tak ada dalam sistem lain. Spiritual Islam ni bukan atas dunia saja. Kalau zalim, kalau menipu, kena seksa dalam kubur. Hari kiamat kena lagi kalau tak ada. Ini kepercayaan orang Islam. Dengan syarat orang Islam tak pisahkan politik dengan agama. Kalau pisah politik dengan agama, maka kita jadikan agama masa haji, masa umrah saja. Masa memerintah negara tidak berakhlak, tak bermoral. Ambil duit rasuah banyak-banyak, pergi umrah sekali tak apa. Perjuangan negara kebajikan adalah tanggungjawab dan kewajiban kita semua. Dan Allah memilih kita menjadi kumpulan yang berjuang untuk menegakkan cita-cita ini. Bukan semua orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di kalangan kamu, hendaklah ada di kalangan kamu wahai orang-orang yang beriman, bukan semua kamu, satu kumpulan di kalangan orang beriman yang yakin, percaya, ikhlas dan berjuang, menjadi kumpulan yang menegakkan perkara kebajikan, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah golongan yang mendapat kemenangan. Firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di kalangan kamu, Dia akan jadikan mereka golongan memerintah negeri. Bukan semua kamu, hanya satu kumpulan. Bukan seluruh, tapi satu kumpulan yang bekerja, yang bertugas. Disebut dalam satu hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairul juyushi arba'ah lan yughlabal mu'minuna min 12 min qillah. Sebaik-baik berkawan bila nak musafir 4 orang. Nabi kata sebaik-baik 4 orang bila kita musafir. Sebaik-baik pasukan 4,000. Orang Islam tidak mungkin dikalah kalau jumlah mereka 12,000. Sekarang alifah 1 juta. Jabatan pilihan raya tak boleh ke dia ber1 juta ni nak cari 12,000 orang jentera yang bekerja dengan ikhlas, yang dilatih, yang dididik. Ini peranan negeri, kawasan
cawangan memilih kalangan cukup jumlah, kalau boleh 12,000 cukup untuk kita ke Putrajaya. Kalau tak sampai yang ke itu, padu kendang saja, tak menyediakan pasukan ini, jangan kita cakap kita tak kuat. Tak apa, kita buat apa yang mampu kita buat, apa yang kita tak mampu kita usahakan lagi. Allah Ta'ala tak tanya kita mengapa kamu tak macam. Allah Ta'ala tanya kita menjalankan tugas ataupun tidak. Kepada yang menjalankan tugas, walaupun berjaya memujuk seorang, telah menunaikan tanggungjawab dan kewajiban. Inilah yang kita pegang, maka kita bekerja dan terus berjuang sejak ditubuhkan sehingga hari ini. Oleh kerana itu maka PAS dalam keadaan konsisten, sama ada menang tak menang, ada kerusi tak ada kerusi, hilangan pertaruhan, jadi kerajaan, pengenah dalam kerajaan pusat pengenah, kerajaan negeri pengenah, kita memainkan peranan kita dan kita berpengalaman dalam semua keadaan ini. Malah kita jadikan satu ilmu yang bermanfaat dan kita membuat persediaan yang sungguh-sungguh, persediaan untuk menang dan persediaan untuk mengisi kemenangan. Akhirnya saya ucap terima kasih kepada semua perwakilan, tetamu, petugas-petugas panitia, media dan semua yang hadir yang memeriahkan muktamar pada tahun ini. Dan akhirnya marilah sama-sama kita akhiri dengan sama-sama bermunajat bersama dengan hujan yang turun menjadi rahmat insya-Allah.